Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul di surau kita ini. Insya-Allah kita akan meneruskan program yang kita rancang Kuliah Maghrib di Hutan. Dan bersama kita pada malam ini insya-Allah Ustaz Syed Syahrizan bin Agil Ustaz sekarang ni bertugas di TV Al-Hijrah. Jadi nanti kita minta Ustaz boleh terangkan sikit latar belakang Ustaz. Memang tahu Ustaz menjemput kita ke TV Hijrah ke dalam maksudnya. Jadi pertamanya saya mengucapkan selamat datang kepada Ustaz. Ustaz duduk di Ampang, jauh datang. Jadi sama-samalah kita bersilaturahim dengan Ustaz insya-Allah. Jadinya tuan-tuan, puan-puan muslimat, kita patutnya berbanggalah kita dapat hadir pada malam ini kerana kita ada dua event yang besar di Shah Alam pada malam ini. Pertamanya event di Masjid Negeri Ustaz Zaidrus pada malam ini, dan yang keduanya final Piala Malaysia di Stadium Shah Alam juga. Jadi sama kita bertuah duduk di Shah Alam ni ada event, tapi alhamdulillah Tuhan memilih kita untuk hadir pada majlis ilmu ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahawa sesungguhnya majlis ilmu itu adalah salah satu daripada taman-taman syurga, Raudhatul Jannah. Dan alhamdulillah bersama-sama kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah SWT. Semoga Allah memberi ganjaran kepada kita semua insya-Allah. Jadi tanpa berbangsa lagi, saya dengan ini menjemput Ustaz Syed Syahrizan bagi meneruskan Kuliah Maghrib insya-Allah. Ibu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Terima kasih berusaha saudara Mas Nizam yang berusaha Imam Surau, Bilal, ahli jawatan kuasa pentadbiran masjid, muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberi padanya kepada kita, atas keluangan waktu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, sama-sama dalam keadaan hujan, dalam cuaca yang tidak menentu, kita dapat hadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita imarahkan rumah Allah
solat maghrib secara berjamaah. Ya, tak cukup itu lagi kita duduk dengar, kita meriahkan lagi majlis ilmu untuk pertingkatkan iman kita. Dalam satu masa yang sama kita ada 2 event. Kalau satu event yang sebut itu dekat masjid negeri, saya suka. Kalau tak dalam saya pun tak apa, itu lagi bagus, letak yang kat sana tu. Pendakwah yang lebih terkenal, banyak manfaatnya, banyak ilmunya, banyak jasa dalam dunia dakwah. Tapi kurang sikit, bukan kita kata tak boleh, kita rasa yang satu lagi itulah. Tapi nak buat macam mana? Orang cakap, Ustaz, sekali-sekala Ustaz, setahun sekali. Saya sekali ponteng jemaah tu sebab nak tunggu ni, nak buat macam mana? Kalau kita paksa juga nanti sekarang dekat apa tempat sujud tu nampak red warrior saja. Dia tak guna juga, tak apalah. Jadi kita boleh tak boleh nak paksa orang, insya-Allah. Ya, tak boleh nak paksa orang. Jadi insya-Allah ada kebaikannya juga, ada yang di sebalik hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya lebih terus tuan-tuan, saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya disebut Syed Syahrizal bin Muhammad bin Aqil. Saya berasal daripada Petaling Jaya, Selangor, dan dibesarkan di Shah Alam. Kemudian masuk sekolah menengah, saya pindah ke Kajang pula. Kemudian pendidikan lepasan ijazah sarjana muda Universiti Azhar daripada bidang pengajian Islam dan bahasa Arab, dan peringkat sarjana atau master di Universiti Malaya. Bertugas sebagai eksekutif kanan atau senior eksekutif bahagian kawalan kandungan, hala tuju kandungan TB Al-Ijrah. Jadi sebelum produser nak keluarkan rancangan, saya yang tanggungjawab memastikan apa hala tuju kandungan setiap rancangan. Barulah produser boleh shoot, boleh keluarkan ke sana sini ke apa. Itu yang antara tanggungjawab saya. Latar belakang pula perkahwinan, setakat ini isteri masih seorang lagi, anak 2. InsyaAllah sekarang saya menetap di Ampang, ya, Ampang, Taman Kuala Ampang, insyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita masuk dalam topik kita tuan-tuan. Maksudnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah beri pada kita, nikmat yang banyak. Antara nikmat yang paling besar tuan-tuan kita nampak adalah nikmat iman dan Islam yang Allah kurniakan kepada kita. Orang lain tak rasa nikmat itu, tapi Allah bagi kita celik mata keluar daripada perut ibu, kita dah rasa nikmat iman dan Islam sampai hari ini. Dan minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat ini supaya Allah kekalkan. Sebab kata orang tak bagi nikmat lain pun tak apa. Yang penting nikmat ni Allah kekalkan. Nikmat iman dan Islam itu sendiri, dan tambah pemahaman dan penghayatan tentang Islam yang kita maksudkan. Ya tuan-tuan, kita beruntung kita berada di bawah lembayung agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan daripada Nabi Adam hinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpaksikan satu akidah. Itulah daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itulah akidah kita pegang sampai sekarang. Cuma syariat berbeza-beza setiap Nabi, ada sama dan ada berbeza. Jadi ini tuan-tuan, Allah jadikan Islam dengan satu sistem yang cukup bagus, satu peraturan, satu asas yang dimana Allah tetapkan cukup bagus untuk para penganutnya. Setiap zaman, setiap tempat, tak kira kulit bangsa, sejuk ke tempat tu, Allah jadikan dia sebagai syariat yang cukup sesuai sekali. Ya, saya dimaklumkan memang kita nak cerita pasal erti pengorbanan. Raya haji nak dekat dah ni, betul. Tapi sebelum ni kita nak ceritakan apa itu kepentingan, kaedah-kaedah, peraturan yang Allah letakkan pada agama kita. Apa kelebihan dia, supaya kalau kita faham bab ini tuan-tuan, kita akan faham erti pengorbanan yang sebenar. Ya. Tuan-tuan, kita nak tahu matlamat Allah Subhanahu wa taala turunkan agama Islam ini. Allah turunkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Why? Kenapa? Orang tanya kenapa Allah turunkan. Dan dengar tuan-tuan, kalau kita belajar ulama-ulama sebut, ustaz-ustaz sebut maqasid syar'iyyah ataupun maqasid syariah. Dan dengar tak? Kalau belajar agama dia tahu dah ilmu usul fiqh. Perbahasan ini menjawab segala persoalan kenapa Allah mensyariatkan agama Islam pada umat Islam, pada umat manusia khususnya. Ya.
Jadi kat sini saya nak kupas apa itu maqasid syariah secara ringkas supaya kita dapat menghargai agama yang kita anugerah sekarang ini. Apabila kita menghargai, barulah datang pengorbanan, erti pengorbanan yang sebenar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umumnya syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai matlamat tertentu. Matlamat tertentu, al-ghayah. Ya, apa itu matlamatnya? Matlamat untuk menjaga kemaslahatan hamba-hamba ini sendiri. Maksudnya Allah turunkan Islam ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kebaikan. Allah tak ada apa-apa manfaat pun. Allah tidak memerlukan apa pun. Tapi Allah turunkan Islam ini demi manfaat, demi kemaslahatan, demi kebaikan kita. Dan itu ulama mengkaji apa matlamat Allah Subhanahu wa taala ini, maka jumpa timbullah kaedah dinamakan maqasidus syariah ataupun al-maqasid asy-syar'iyyah. Maksud matlamat ataupun misi-visi agama Islam itu diturunkan. Pertama, tuan-tuan, ulama menjelaskan maqasid syariah ada 5. Ada 5. Pertama, kenapa syariah itu diturunkan? Pertama, hifzuddin, menjaga agama. Apa maksud menjaga agama? Menjaga kemakmuran agama Islam, memartabatkan agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga akidah umat Islam, menjaga syariah agama, syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, untuk jaga agama supaya ia tidak dicemari oleh musuh-musuh Allah, maka Allah mensyariatkan peperangan. Bayangkan kalau Allah tak syariatkan peperangan, apa jadi umat Islam kat Madinah, apa jadi umat Islam kat Makkah? Makin lama makin terus. Jadi Allah syariatkan peperangan, maka peperangan dibenarkan untuk mempertahankan Islam dan sekaligus mempertahankan umat Islam. Kembali macam-macam peperangan yang dilalui oleh Rasulullah SAW menentang musuh. Kemudian berpindah pula ke zaman Abu Bakar, di mana golongan yang mengaku Nabi, Musailamatul Kadzdzab, yang bawa lagi tempat-tempat daerah yang mengaku Nabi, Abu Bakar radhiyallahu anhu menghantar bala tentera untuk menjaga akidah umat Islam tidak tercalar, supaya dengan adanya Nabi palsu ini tidak menyebarkan ajaran sesat. Maka Abu Bakar menghantar bala tentera mengerangi pengikut-pengikut Nabi palsu. Begitu juga untuk menjaga syariat. Bagaimana menjaga syariat? Macam-macam dibuat oleh sahabat. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memerangi orang yang enggan membayar zakat. Itu pun masalah syariah. Yang kedua, tuan-tuan, apa itu maqasid syariah? Kenapa Allah turunkan agama ini? Kedua, untuk menjaga jiwa dan nyawa kita. Ya, untuk menjaga nyawa kita, jiwa kita supaya tidak terkorban. Maka kalau kita pendek katalah tuan-tuan, kata umum, kalau kita nak jaga nyawa kita, nak selamat nyawa kita, apa buat tuan-tuan? Kita ikut agama. Sebab tu jangan minum arak, jangan hisap dadah, ya? Jangan hisap rokok, betul. Benda-benda itu perkara yang boleh membahayakan nyawa kita, boleh memutuskan nyawa kita, boleh mematikan kita dan boleh memampuskan kita. Maka Allah kata haram, jangan ambil benda-benda ini. Nampak? Contoh minum arak, tuan-tuan. Kita minum arak, pak, hilang otak, tak ke mana, lalai. Bawa kereta langgar, mati. Nampak? Jadi untuk menjaga nyawa manusia ini, Allah tetapkan syariat, jangan minum arak. Begitu juga dadah. Walaupun zaman Nabi tak ada dadah, dadah tetap haram. Dadah apa? Hukum dikiaskan. Seumpama dadah juga memabukkan. Kullu muskirin haram. Perkara yang memabukkan itu haram. Innamal khamru wal maisi wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, maisir, titik, tukang tilik dan sebagainya merupakan najis, merupakan dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ada juga untuk menjaga nyawa. Contoh, tuan-tuan pergi kat hutan. Kalau pergi hutan tiba-tiba makanan tak ada, yang ada babi tonyok yang hutan pergi lalu situ, tak ada benda nak makan dah. Demi untuk menjaga nyawa, walaupun benda tu haram, tapi Allah kata boleh makan untuk kamu teruskan hidup. Apa Islam jaga. Cantik, tuan-tuan. Cantik jaga nyawa kita, tuan-tuan. Ya. Faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala ithma 'alayh. Sesiapa yang darurat
tetapi bukan sengaja untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, atau sengaja tetapi atas desakan darurat tak ada makanan, maka bolehlah kamu makan. Ya. Walaupun Allah kata hurrima alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir, walaupun Islam telah mengharamkan bangkai babi, lagi apa tuan-tuan, darah yang mengalir dan perkara-perkara binatang yang kita tidak sembelih mengikut syariat, ataupun kita sembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, boleh dimakan. Tapi makan dalam keadaan tuqaddaru biqadariha, sekadar untuk kita terus hidup. Jangan sampai bila dah panggang campur sos semua, kalau masak dah suruh buat. Ni kalah dah dipanggang ni, rugi yang tak makan. Kasih perhabis bazir ni, jangan macam tu. Dia nak cerita dia. Nampak. Tuan-tuan, itu antara kedua. Pertama tadi menjaga agama, menjaga akidah kita, ya, menjaga agama kita. Kedua, untuk menjaga nyawa kita. Begitu juga tuan-tuan, ya. Ada satu kisah. Baru-baru ni Ustaz Izhar kenal Ustaz Izhar, apa, mentor imam muda. Dia datang untuk rakaman muhasabah. Jumpa saya, kawan, Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, Syekh, saya ada masalah ni. Pengarah Jabatan Kesihatan datang jumpa saya. Dia cerita ke saya, dia kata, kenapa? Sekarang ni makin ramai yang menarik diri untuk declaration, untuk derma organ itu. Saya kenapa pula? Macam mana boleh macam tu? Bukan satu kuantiti yang sedikit, ramai yang tarik diri. Atas apa? Sebab ada ceramah seorang ustaz yang terkenal. Dia kata tak boleh ambil organ daripada mayat yang dah mati, walaupun sudah diwasiatkan. Ustaz ni terkenal, dia ada pengikut sendiri, fanatik pula tu. Jadi pengikut-pengikut atau peminat ustaz yang cukup fanatik ini, maka dia pun yang dah declare untuk derma organ. Kalau dia mati nanti, jantung ke, buah pinggang ke, atau dan sebagainya, dia tarik diri sebab fatwa seorang pendakwah ini. Dan fatwa ini sebenarnya bercanggah dengan fatwa kebangsaan, mengatakan harus. Bukan fatwa kebangsaan saja, fatwa dunia. Azhar, berkata-kata ulama kata, berkumpul berbincang, kata boleh. Ya. Fatwa Saudi, kerajaan Saudi, yang kata tu yang paling ketat keluarkan fatwa pun, paling dahsyat, paling ketat keluarkan fatwa pun, Saudi kata boleh, harus hukumnya. Majlis Fatwa Kebangsaan Kuwait kata boleh, Jordan kata boleh, lagi mana, Syria kata boleh, termasuk Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Wahbaz Wahidi yang karang kitab fiqh Islam Mu'taqidah tertempat pun kata boleh juga. Ya. Tak cukup lagi, European Council for Fatwa kat Eropah tu yang diketuai oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi pun kata boleh. Diharuskan atas sebab maqasid syar'iyah, untuk menjaga nyawa manusia. Tiba-tiba tok keluar seorang pendakwah ini kata tak boleh. Jadi ini merusingkan pejabat kesihatan yang mana untuk boleh memungkinkan dapat bekalan-bekalan organ untuk disedekahkan pada orang yang memerlukan, makin kekurangan. Ya. Jadi perkara ini memang agak mengecewakanlah sebenarnya tuan-tuan. Benda tak perlu saya sebut siapa orang dia bagus, hebat, saya cukup respect dia, seorang pendakwah yang banyak bakti mengajak orang ke arah kebaikan, pengaruh digunakan dengan keadaan baik, baguslah. Tapi kita rasa sedih sikit. Jadi sebenarnya atas hujah dia kata mayat yang dah mati tak boleh kita bedah ambil organ dia sebab nanti menyakiti mayat. Sebab Nabi kata jangan kamu patah-patahkan tulang mayat. Kalau kamu patahkan tulang mayat, seolah-olah kamu mencederakan orang hidup. Maksudnya Nabi kata kalau kamu nampak mayat, ada orang Islam meninggal, jangan kamu patah-patah, jangan kamu campak-campak macam tu. Kamu kena hormat macam mana kamu hormat orang yang hidup. Contoh orang mati ni, nampak orang mati, kita jumpa sepak-sepak kaki tak boleh. Bayangkan orang yang mati itu kita layan macam mana orang hidup. Bayangkan orang hidup ni, saya jumpa saya sepak je, macam mana? Kena sepak balik tuan-tuan. Kita kena, itu maksud hadis. Tapi pendakwah dia kata dia gunakan hujah itu, tak boleh kita nak bedah ambil jantung dia ke buah pinggang dia. Kerana apa? Untuk nanti menyakiti. Sebenarnya dia kurang faham tentang konsep maqasid syar'iyah. Kita bincang ini tuan-tuan. Maksud hadis itu sendiri.
Kalau kita lihat hadis yang menyakiti mayat dari sesudut literal memang macam tu. Tapi kita lihat dari konteks kenapa. Kenapa Nabi kata macam tu? Mesti ada sebaliknya. Mesti ada tersirat maksud hadis tu. Bukan kita nak masuk literal saja, ambil bulat-bulat. Mesti ada pendetailan dia, sebab munculnya hadis itu dan sebagainya perlu kita tahu. Jadi ulama mengatakan hadis maksudnya kita kena buat layan mayat itu macam mana kita layan orang hidup. Kalau kita nampak mayat, kita jangan ambil kita campak-campak macam tu. Kalau nak mandi mayat dalam tertib. Itu dimaksudkan. Maksudnya kita tidak boleh melakukan mayat sesuka hati. Tapi atas dasar untuk kita menyelamatkan orang lain, orang yang memerlukan pertolongan, tidak menjadi masalah. Itu tak termasuk dalam konteks hadis tu. Kita bedah ambil jantung, kita keluar bagi orang lain, bukan bermaksud kita menyakiti orang lain. Sopa juga orang hidup. Bagi dia sebedah kita ambil benda tu, tak timbul, tak ada masalah. Kena dengan cara dia. Jadi kat sini maksud hadis itu perlu diteliti dengan lebih halus bahawa kita maksud faham. Jadi penting untuk kita faham apa itu maksud dari segi sudut maqasid, kepentingan, apa yang dimaksud, makna yang di sebalik hadis Nabi SAW. Ini dimaksudkan tentang antara matlamat syariat itu sendiri menjaga nyawa kita. Jadi kalau kita nak selamat, kalau kita nak terjamin baik dunia akhirat, maka kita kena ikut syariat. InsyaAllah nyawa kita dijaga oleh Allah SWT. Begitu juga antara matlamat syariat itu menjaga akal fikiran supaya tak rosak, supaya tak gila. Sebab itu Allah SWT mengharamkan arak, mengharamkan dadah, mengharam apa-apa sahaja yang boleh menyebabkan kita hilang akal kita, hilang pertimbangan. Maksud hilang akal kat sini hilang pertimbangan. Daripada hilang pertimbangan tuan-tuan, maka macam-macam akan berlaku. Contoh, ada hadis pendek ya. Kalau baca Arba'in Nawawiyah, kita akan jumpa hadis paling pendek sekali. Nabi kata la taghdab. Maksudnya don't be angry. Jangan marah. Pendek. Kalau kita hurai hadis tuan-tuan, kita nampak maqasid matlamat syariat itu sendiri. Apabila kita marah tuan-tuan, pertimbangan kita hilang, akal kita hilang. Hilang pertimbangan, apa jadi tuan-tuan? Bini yang cantik cun melecut, macam Nia Lofa tuan-tuan, tak nampak cantik lagi dah. Nampak muka syaitan, muka penyangap. Betul tak? Bila nampak muka penyangap tuan-tuan, tangan kaki naik habis, siap-siap meninggal isteri dia. Tu kadang-kadang sampai isteri hilang pertimbangan, dia tikam suaminya. Sebab dia dah tak tahan, kena sepak, terajang, kena maki, habis tampar sampai satu tahap dah geram sangat, hilang pertimbangan. Dia dah tak nampak isteri, suami dia tu seorang lelaki yang dikasihi, malah menganiaya seorang syaitan yang cukup zalim, ambil pisau dia mondok. Itu pertimbangan hilang, marah. Nampak? Dia kata la taghdab, jangan marah. Ada hadis lain kata, apabila marah kamu berdiri dalam keadaan duduk. Bila duduk, marah juga rasa baring. Baring marah juga apa saudara? Apa buat? Berguling. Kalau baring marah juga tuan-tuan, tak tahu apa jadi, dia bukan manusia, dia syaitan kan? Ya. Secara logik Nabi kata, bila hang marah berdiri, duduk. Apabila kamu duduk, akan mengurangkan risiko kamu tak langkah ke depan. Bini ke depan marah, pak duduk. Kalau pergi juga, ada langkah ke depan. Langkah-langkah, dah dekat, tangan naik. Nabi duduk. Kalau duduk marah lagi, risiko. Risiko dia nak bangun boleh marah. Dan baring ni tuan-tuan, bila orang baring, dia otomatik mata tutup. Dia boleh tahan marah dia. Nampak? Tapi bini nampak lelaki tengah baring, jangan duduk tunggu, pergi lari. Macam tu tuan-tuan. Itu Nabi kata jangan marah, sebab akan hilang akal, hilang pertimbangan. Apatah lagi kalau minum arak, isap dadah lagi dah.
bawa kereta langgar orang mati, bukan salah orang, bukan salah dia, salah kita yang minum arak langgar orang. Kesian. Kalau kita mati seorang tak apa, orang tu mati. Harta pun rosak, kereta pun rosak, hilang senaga, hilang dan sebagainya. Masuk penjara, hilang pekerjaan, keluar penjara susah nak cari makan, orang putus, macam-macam, rentetan dan sebagainya. Sebab itu pentingnya untuk jaga akal. Allah meletakkan satu prinsip-prinsip disiplin kita kena ikut supaya akal kita terjaga, tak hilang pertimbangan dan sebagainya. Jadi antara lain tuan-tuan, yang keempat tadi, ketiga jaga agama, jaga nyawa, jaga akal. Yang ketiga, yang keempat apa dia tuan-tuan? Menjaga keturunan. Islam tak bagi anak dilahirkan tak tahu siapa bapa dia, tak tahu siapa datuk dia, lalas kena bin Allah ataupun bin pada mak dia, tak nak. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan perkahwinan. Allah tak nak kita buang anak, tak nak kita malu, nak kita kena kahwin. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Nikahilah anak-anak bujang kamu, anak-anak dara kamu. Tengok-tengok datang matang, dah mula gatal lah, Facebook tengok muka, kahwinkanlah. Was-salihin min ibadikum wa imaikum. Dan orang-orang salih di kalangan hamba-hamba kamu. Zaman dulu ada hamba, lelaki dan perempuan. Kalau kita ada bibi, tengok bibi tu bujang lain macam, ya kan? Dia kata dengan lelaki kita, kahwin kan. Bukan kahwinkan dengan lelaki kita, kahwin cari kan juga. Ya. Kan? Janganlah lelaki. Saya kena elaborate sikit. Kalau tak stop itu habis. Semua boykot Ustaz Syed lagi dah. Boykot saya tak apa, tak nak tengok TV Al-Hijrah lagi dah. Menggalakkan suami kahwin dengan bibi. Oh, ayam. Kontroversi pula kan. Tuan-tuan, ya. Wa in yakunu fuqara yughnihimullah. Jikalau mereka fakir miskin, insya-Allah Allah akan berkati rezeki mereka. Nampak tak? Ini buktinya kalau kita kahwin, Allah berkati rezeki kita. Nampak? Tak apa, janganlah kita kata kahwin anak kita, orang tak ada kerja langsung, tak ada. Ada kerja, boleh tanggung anak, boleh sewa rumah sikit, insya-Allah ada berkat, ada je Allah buka rezeki. Yang penting ada kerja cari, rajin nak cari, insya-Allah Allah berkat kat situ. Itu tafsiran ulama. Yunihimullahu min fadlih. Allah akan luaskan rezeki orang berkahwin ini dari rezeki Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas rezekinya dan maha mengetahui. Tuan-tuan, pada zaman jahiliah tuan-tuan, masyarakat Arab, wanita boleh kahwin lebih daripada satu. Nampak? Wanita boleh poligami. Boleh, betul tak bohong. Buka apa Al-Bidayah wal Nihayah karangan Ibnu Katsir ataupun Sirah Ibnu Hisham. Kawan-kawan, Al-Bidayah wal Nihayah cerita macam mana riwayat masyarakat Arab sebelum Islam. Perempuan boleh poligami. Tapi yang masalahnya bila perempuan itu melahirkan, nak identify siapa bapa dia. Itu masalah. Apa sistem jahiliah buat tuan-tuan? Apa dia buat? Dia letak anak tu, dia beratur lelaki tu. Tunjuk-tunjuk. Tengok mana muka sama. Betul. Ni muka sama. Ni bapa aku. Bila kata ini bapa dia, dia mengaku. Dia punya hidung sama hidung aku. Dia pun anak aku. Dia pula mengaku. Muka sama tapi kulit tak sama macam aku putih sama mengaku ini anakku. Bergaduh. Dalam sejarah tuan-tuan, perempuan yang akan kahwin dengan setiap kabilah. Apabila suami madu ni tuan-tuan gaduh, akan melibatkan kabilah, maka kabilah pun berperang. Apa rugi tuan-tuan? Nyawa banyak hilang, perpaduan tak ada. Jadi Islam cukup cantik tuan-tuan, dia jaga keturunan. Dia bagi rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia bagi lelaki saja poligami tuan-tuan. Bagus tak? Memang sebab saya lelaki. Cuba kalau ustazah ni poligami slow dia cakap. Slow je, tak sampai 30 saat dia cakap. Faham, kita faham. Tok guru saya cakap kalau perempuan suka madu, dia something wrong somewhere kat sini. Dia kalau dia tak ada rasa cemburu tu, dia something wrong somewhere lah. Dia
something yang kita kata apa, urat dia tersimpul ke apa kan. Tapi normal lah, normal. Kalau ustazah pun tak nak cerita poligami, itu kita faham, tak ada masalah. Yang penting jangan tolak hukum poligami, itu sahaja. Tak berkenan itu biasa, ya? Itu lain. Tak berkenan, menolak lain. Dia serupa juga macam kita tak nak solat dengan menolak hukum solat, itu lain. Dia tak nak solat, dia malas. Tapi dalam hati dia tak tinggal hukum solat. Solat tu ada, wajib kena buat, tapi dia malas. Itu dosa besar. Tapi kalau tolak hukum solat, kata solat tak ada dalam hidup, tak ada dalam agama, dia boleh jadi murtad. Tuan-tuan. Ya. Jadi yang keempat itu menjaga keturunan, menjaga supaya tidak tercampur keturunan, tidak tentang arah keturunan. Yang kelima tuan-tuan, iaitu dalam masyarakat, itu menjaga harta kita. Ya. Yang terakhir menjaga harta kita bersih. Ya. Sebab itu Allah mengharamkan mencuri, rompak, salah guna kuasa, ya. Lagi apa? Songlak, rasuah, untuk menjaga harta, dan mengharamkan judi, dan juga Allah mengharamkan riba. Sebab riba untuk menjaga harta kita. Sebab riba dengan judi, dia menguntung seorang lain dan merugikan seorang lain. Jadi Allah nak bagi fair, tak nak seorang saja untung, sini duk rugi saja, maka Allah mengharamkan riba. Ya. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Maksud hadis itu, dia kata orang yang makan riba ni tuan-tuan dan puan-puan, apabila dibangkitkan akhirat kelak dalam keadaan yang mengacau, macam kena hasut dengan syaitan, macam orang kena cinta, dia menjerit. Nanti kalau kita dibangunkan nanti, apabila lihat ada orang mengacau macam kena kasut, itu maksudnya orang yang makan riba. Dzalika li'annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Ini kerana apa? Sebab kenapa mereka dibangkitkan sebegini? Kerana apa? Kerana mereka menyatakan sesungguhnya riba itu sama dengan jual beli, bukan dosa pun. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Dan sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman jaa'a mau'izatun min rabbih fantaha ma salafa wa amruhu ila Allah. Apabila seseorang yang makan riba itu datang peringatan, datang pengajaran, jangan kamu makan riba, jangan ambil bunga, jangan makan interest, jangan ikut bank konvensional. Kita tahu benda tu haram, kita buat juga. Wajah dia kena tinggalkan, wajib dia kena tinggalkan serta-merta. Faman 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan siapa kembali dan nampak peringatan tu dia buat juga, dia kembali makan riba, fa ulaika, mereka di kalangan orang-orang ahli neraka, wa a'yadzu billah, hum fiha khalidun, dan kekal di dalam neraka. Bawah lagi ayat surah Al-Baqarah menyatakan, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah saki-baki daripada riba jikalau kamu orang yang beriman. Maksudnya kalau hamba ni orang betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah saki-baki riba, jangan makan riba. Dengar tuan-tuan, lepas apa dia Allah cakap? Paling kena kita kena takut tuan-tuan. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jikalau dia enggan, sesiapa yang enggan meninggalkan riba, masih juga nak makan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka isytiharkanlah perang daripada Allah dan Rasulnya. Makan babi Allah tak isytihar perang tuan-tuan. Minum arak Allah tak isytihar perang. Dosa-dosa. Tapi riba dia punya bukan main dosanya tuan-tuan. Allah kata fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka isytiharkanlah perang orang yang makan riba. Mana nampak? Bukan komando tanah ATM apa malam ATM lawan dia bukan nak perang di sana TV sana kan, ya. Bukan jeneral nak perang kita tuan-tuan, bukan jeneral tentera Amerika, Allah nak perang kita tuan-tuan. Ada orang ni tuan-tuan,
Cukup strict sekali. Saya pernah jumpa, Ustaz, saya dah tak pernah makan ayam kat luar sebab selama 20 tahun. Saya tak akan makan ayam kecuali saya sendiri tengok orang tu sembelih, macam mana dibersihkan, baru saya makan. Saya tak akan beli kat Tesco ke mana-mana ke kedai yang memang dah sembelih. Saya memang tak ragu-ragu. Tak apalah, itu pilihan dia. Padahal ikut sebenarnya itu bukan konsep Islam sebenarnya. Kita beli ayam, halal tak pakcik? Halal. Belakang kita dia pada ayamnya, kita pun makan. Kita tak tahu salah dia ke salah kita. Kita makan dosa tak? Tak dosa. Dia yang dosa. Kecuali kalau kita nampak, kita makan juga, itu dosa. Tapi tak apalah, itu pilihan dia, tak ada masalah. Kita tak paksa orang. Macam saya, halal tak? Halal, kita makan. Belakang kita dia letak tu ke letak babi ke, bukan salah kita. Allah tidak menyuruh untuk kita menyelidiki dalam. Nak semayang cek dulu, dia kata kapet ni okey ke tidak, okey ke tak, dia macam najis ni, pergi sebelah cari lagi cek, gitu, scan, tak, dijual barang, dia tanya, kapet mana? Kapet, duit dari mana kapet? Daripada mana dapat? Tanya-tanya, memang satu beratur panjang tuan-tuan. Nak beli produk kita, so kita nak tanya seorang-seorang tu. Islam bukan macam tu tuan-tuan. Bukti je banyak. Banyak. Cerita panjang ni pun terlalu panjang. Jadi pun tak berapa. Azan dah. Dia masa sikit tuan-tuan. Ya. Itu cukup partikular. Sedangkan kalaulah kata kita ambil ayam makan tambah senang, ini memang dosa. Tapi dosa tak sampai dosa sampai Allah pegang kita. Tapi ada masa dia cukup jaga benda macam ni, tapi dalam satu masa dia tak jaga riba. Sedangkan kepentingannya lebih utama, dia perlu meninggalkan riba dari segala-galanya dulu, barulah tinggal benda haram ke tidak. Itu paling utama. Antara ulama mengatakan antara definisi makanan ataupun sumber makanan yang paling haram sekali Allah haramkan adalah riba. Dan sekarang kita ada konvensional, kita ada perbankan Islam, dah tak ada soalan, tak ada pilihan lagi dah. Jadi tidak ada jawapan lagi dah. Tidak ada nak kona sana kona sini. Allah dah bagi alternatif. Saya hantar tim saya, ejen halal, untuk buat selidik satu rancangan mengupas tentang perbankan Islam. Ya. So staf saya, kumpulan saya buat selidik, dia kata di Malaysia ini, terutama orang Islam yang baru melanggan perbankan Islam sebanyak 21%. Sampai separuh tuan-tuan. Nampak? Bahaya tu. Maksudnya 80% orang Islam makan riba. Tak makan pun berinteraksi dengan riba. Beli rumah tak berkat, kereta tak berkat, invest dengan saham, bagi anak makan apa semua. Nampak? Bahaya tuan-tuan. Berkat satu lagi cerita tuan-tuan. Tapi yang kita takut tuan-tuan, apa dia? Allah istighfar. Tak cukup lagi, kekal dalam neraka. Saya bukan banker, saya tak ada kepentingan dengan banker, tak ada dapat allowance. Apa saya cakap ni pun OCBC Alamin ke Bank Islamik ke, tak ada bagi saya allowance sikit. Tapi ada dasar kita ni orang Islam, kena peringatkan. Saya yakin tuan-tuan semua memahami perbankan Islam, tapi saudara-saudara kita, adik-adik kita, cucu cicit kita, nasihatkan orang, stop makan riba, hentikan riba. Kalau tak nak kena perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala ke akhirat nanti. Hati-hati tuan-tuan. Usah dengar orang kata betul, jangan. Perbankan Islam Malaysia dunia diiktiraf oleh badan fik sedunia. Ratusan ulama, pakar-pakar hebat perbandingan mazhab, agama, perbandingan fik. 7-8 mazhab pakar, hujung jari semua tu. Ulama-ulama terkenal, Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Suhaili, Ramadan Al-Buti, Faisal Al-Maulawi, Abdul Karim Zaidan, Taqi Uthmani, semua ulama terkenal belaka, hebat-hebat, ekonomi dan sebagainya. Kata sistem perbankan ini adalah berdasarkan sistem yang ikut fiqh muamalah Islam. Jangan takut tuan-tuan. Ada orang kata, oh Islam ni, dia bukan sistem riba, sistem murabahah. Lain. Kalau nak cerita panjang pula. Saya tak ada kepentingan dengan bank, tapi tanggungjawab untuk meringatkan kita supaya jangan makan riba, merupakan satu dosa yang cukup besar dan sebagainya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu secara ringkas.
Kenapa matlamat Allah menjaga kita? Kenapa Allah menurunkan syariat ini? Untuk kebaikan kita sendiri. Jadi untuk kita buat kebaikan kita, untuk dapat kebaikan, jaga diri kita, hanya keluarga, agama, bangsa kita, maka kita laksanakan agama Allah, kita hayati agama Allah Subhanahu wa taala, maka maqasid syariah itu sendiri akan kita rasai. Matlamat agama Islam itu sendiri barulah kita rasai. Apabila kita rasai maqasid syariah itu, maka kita akan rasa bahawa betapa indahnya Islam ini. Kita mengagungkan Islam ini, kita rasa appreciate, kita menghargai Islam ini. Apabila kita menghargai Islam ini, tuan-tuan, barulah kita akan tahu arti pengorbanan. Macam orang bercinta, tuan-tuan, dah tahu sebab memang dia cantik sungguh dah, tak ada secantik macam ni. Ni Alofa, tuan-tuan, ya? Sepupu saya tu, aku pun dapat disumpah tak cari lain. Seolah-olah dia kata, aku dapat, aku sanggup berkorban apa saja nak dapatkan yang secantik macam Alofa ni, tuan-tuan. Macam Alofa macam Ustaz Minan ni semua. Nanti kalau semua dia terkejut pula. Ya, sanggup melakukan. Jadi kita dah terpikat dengan Islam, kita dah tahu maqasid syariah cukup cantik, kita sanggup berkorban apa saja untuk Islam. Tak kisahlah macam mana sekalipun berhenti semayang juga, macam mana susah-susah pun tak nak makan riba, tuan-tuan. Macam mana susah-susah pun kita tak nak bagi anak kita keluar dengan lelaki bersebarangan, tak nak anak kita bunting keluar haram, tak nak macam tu, tuan-tuan. Itu, tuan-tuan, korban apa sahaja. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Firman Allah yang bermaksud, sesiapa di kalangan mukmin lelaki dan perempuan, apa datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan. Perintah Allah, perintah syaitan, tak ada. Tak nak kena ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jelas dia berada dalam keadaan sesat yang nyata. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum an akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak lengkap iman seseorang itu jika ia tidak menjadikan aku orang yang paling dikasihi, lebih daripada anak-anak dia, lebih daripada bapa dia, mak bapa dia, lebih daripada kaum keluarga dan semua manusia. Dia sanggup korban demi Allah dan Rasul kita, tak kira dan sebagainya. Dia anak kita benci sekalipun, ayah nak tengok kat wayang dengan tenang, tak boleh. Ayah tak sporting lah, tak sayang ayah. Macam mana korban kita tahu? Tak apalah anak aku benci, tapi aku nak jaga masalah anak aku. Aku appreciate maqasid syariah. Sebab itu kita kena tegas supaya maruah anak kita terjaga. Ya. Sebab tu kita masuk, tuan-tuan, kita lihat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'yan qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Apabila Ismail dah sampai setakat mumayyiz, bukan balik tuan-tuan, mumayyiz, boleh fikir macam adik kita ni, ya, umur berapa ni? 10, nampak? Handsome ni. Nanti sebelum tanya Ustaz jadi host. Mana tahu jadi ganti Ustaz tuan. Kan? Dan sampai umur tak 10 tahun ni, tiba-tiba Nabi Syekh cakap dengan anak dia, ya bunaya, wahai anakku yang aku sayangi, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelih kamu, wahai anakku. Apakah pendapat kamu, wahai anakku? Nampak? Kalau tuan faham hayati ayat ni, memang boleh menangis, tuan. Nabi Ibrahim panggil anak dia, ya bunaya. Nabi Ismail, ya bunaya, wahai anakku yang disayangi. Nampak? Dia kata, aku dalam mimpi nampak aku sembelih kamu, wahai Ismail. Apa pendapat kamu? Nabi Ismail yang ditarbiah oleh Nabi Ibrahim cukup dahsyat. Umur 10 tahun dah boleh faham agama, dah boleh faham tanggungjawab bapa dia, dah boleh faham apa itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ya abati fa'al ma tu'mar,
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia balas balik, dia balas mendengar kata cukup manja, sayang sungguh kat bapa dia. Ya abadi, wahai bapaku yang sangat aku sayangi. Dia lain tuan-tuan, ya abi dengan ya abadi. Tak percaya tanya pakar bahasa Arab. Abi, bapa aku. Pak. Ya abadi, wahai ayahandaku yang aku sayangi. Ada lain. Nampak? If'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Wah, gila. Nampak? Umur tak sampai balik pun macam adik kita ni. Dah matang dah. Hebat didikan Nabi Ibrahim AS. Buatlah ya tak apa sembelihlah. Kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas-sabirin, dan kamu akan dapati bahawa aku di kalangan orang-orang sabar. Ya Allah. Saya tak tergamak tuan-tuan. Bayangkan anak 10 tahun saya nak sembelih. Ish, hebat ujian Allah. Dan dahsyatnya Nabi Ismail AS sanggup dibiarkan, sanggup rela dirinya untuk disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu korban tuan-tuan. Dok kita dok rayakan raya haji daripada umur 1 tahun sampai 40 tahun, katakan 50 tahun. Sejauh mana kita punya penghayatan pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail? Kita sembahyang 5 waktu, tapi anak kita sembahyang kita tak pernah tegur tuan-tuan. Takut anak marah, takut anak merajuk. Kita pergi sembahyang sana sini tuan-tuan, pakai ketayat dan sebagainya. Bini keluar tak pakai tudung, tegur, takut. Pengorbanan apa tuan-tuan? Tak guna nak raya-raya haji tiap tahun kalau itu kita tak nak korbankan perasaan jiwa bini kita. Takut tegur. Bukan masalah saya tak takut dengan bini saya, ustaz. Bini yang tak takut kat saya. Dialog terkenal. Bukan ciptaan saya, memang terkenal. Mana-mana pun ustaz pakai itu juga. Ya. Kita semayang tapi anak kita nak keluarkan jantan lain mana sini. Kita buat tak tahu, takut anak marah, takut kita tak sporting dan sebagainya. Apa nilai pengorbanan tuan-tuan? Kita syok sendiri semayang menghadap Allah, tapi anak kita tak korbankan. Sejauh mana penghayatan mereka? Sebab tu Allah dan Rasulnya menghalang kita, melarang kita jangan sekali-kali jangan jadi insan yang dayus. Cukup berisiko dekat akhirat nanti dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Banyak hadis yang menyebut betapa dahsyatnya laknat Allah terhadap orang-orang yang dayus ini. Antaranya Nabi SAW berkata, "Thalathatun la yanzuru ilaihi, la yanzuru Allah azza wa jalla ilaihim yawmal qiyamah, al-'aqu liwalidayhi wal mutarajjilatu wad dayyuth." 3 golongan yang mana Allah takkan melihat, Allah menyampah nak tengok 3 golongan ni di hari akhirat kelak. Siapa mereka tuan-tuan dan puan-puan? Pertama, mereka yang menderhaka pada 2 ibu bapa mereka. Kedua, golongan pengkit, bapuk, maknya, mat sotong. Allah menyampah ke akhirat tengok. Yang lelaki ngada-ngada nak jadi perempuan, yang perempuan ngada-ngada nak jadi lelaki. Ini yang Allah laknat, selaknat-laknatnya Allah menyampah nak tengok. Ketiga, dayyuth. Sabda Nabi SAW lagi kata, "Thalathatun harramallahu alaihimul jannah." 3 golongan yang Allah haramkan ke atas mereka syurga. Menyampah kau, jangan jejak lagi ke rumah aku haramkan kau jejak. Maksudnya jangan harap nak masuk rumah aku selama-lamanya. Gitulah dialog Allah pada golongan 3 golongan ini. Jangan sekali-kali hampa masuk syurga aku. Siapa tuan-tuan? Pertama, mudminal khamri, ketagih arak, tai arak, kaki botol. Itu. Kedua, al-'an, menderhaka kepada ibu bapa. Dan ketiga, ad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha. Ketiga golongan yang dayus. Apa itu dayus? Yang membiarkan keburukan, yang membiarkan kemaksiatan, yang membiarkan kefazalatan, membiarkan perkara yang fasik berlaku di antara ahli keluarga mereka, tuan-tuan. Berapa ramai yang kisahnya tuan-tuan, dia naik motor, anak dia keluar, dalam masa yang sama anak dia keluar pergi dating dengan lelaki mana tak tahu, yang tidak ada ikatan perkahwinan.
Berapa ramai yang semayang, bagus semayang, tapi bini dia tak semayang, keluar tak pakai tudung, tak tutup aurat. Pakai tudung pun pakai nampak lengan, baju ketat membentuk untuk tubuh dan sebagainya. Itu dayus. Siapa itu dayus? Yukirru su'a ala ahli, yang membiarkan, yang mengiktiraf perkara yang buruk, perkara maksiat yang berlaku pada ahlinya. Ini tahu tak tahu? Inilah dayus. Allah menyampah nak tengok muka dia, dan Allah haramkan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Risiko tuan-tuan, bahaya ni tuan-tuan. Kalau kita faham konsep pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita takkan tinggal perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah anak bini kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu pengorbanan sebenar tuan-tuan. Kita relatekan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak maaf, ambil masa sikit tuan-tuan. Sekali-sekala kat sini. Ya. Baik. Hati-hati tuan-tuan. Jadi pendek kata, kalau kita baca hadis tentang dayus, ulama-ulama kata tentang dayus, seolah-olah saya boleh simpulkan, tak gunalah orang semua sembahyang, hampa sembahyang, pergi masjid ke, sedekah ke, tapi dalam keadaan masa yang sama Allah haramkan masuk syurga. Faham tak? Saya yakin tuan-tuan puan-puan tak dayus. Kita ada jiran kita dayus ke, menantu kita dayus ke tuan-tuan, anak saudara kita dayus ke tuan-tuan, pak saudara dayus, kasih ingat ke mereka tuan-tuan. Kasih ingat sikit. Tak guna semayang tuan-tuan, setinggi gunung Uhud pun derma, tapi bersikap dayus. Allah kata menyampah nak tengok ke hari akhirat kelak. Tak nak tengok muka, jangan masuk syurga. Baik tuan-tuan, fakta terakhir tuan-tuan sebelum saya habiskan ceramah ini, saya nak kongsikan. Saya dapat simpulkan, supaya dapat simpulan ini kita dapat tahu apakah sindrom-sindrom orang yang dayus. Apabila kita tahu sindrom ini, insya-Allah kita boleh elakkan diri daripada terjebak ataupun dikategorikan sebagai orang dayus. Apakah sindrom-sindrom dia? Apakah tanda-tanda dia? Ya. Kalau kecil manis, kalau luka tak baik-baik itu sindrom. Itu tanda-tanda orang yang kena kencing manis. Ini penyakit-penyakit dayus. Apa sindrom ni tuan-tuan? Pertama, membiarkan aurat isterinya dinikmati oleh orang lain, termasuk aurat anak perempuan dan anak lelakinya yang pakai seluar pendek. Balik, kita tengok balik, bini kita pakai tudung, alhamdulillah. Tengok balik baju dia, baju ketat ke tidak, baju nampak pinggul, nampak badan dia, membentuk badan dia ke tidak. Itu penting. Satu hari Usamah bin Zaid dapat jubah daripada Nabi SAW. Nabi ni kalau orang bagi balik, dia bagi ke orang lain. Itu sifat Nabi. Dan Usamah bin Zaid badan dia besar sikit, dia tak muat nak pakai jubah tu. Sekali dia pakai, dia suruh bini dia pakai. Bini dia pakai, Nabi nampak. Apabila isteri Usamah bin Zaid pakai, nampak bentuk badan sikit. Jadi kata, bini kau boleh pakai jubah ni, tapi sarungkan kena jubah lain supaya tidak membentukkan tulang-tulang dia. Lepas tu bentuk badan dia tuan-tuan. Nampak? Wajib pakai baju yang labuh, yang longgar, tak nampak bentuk badan. Ya? Ramai salah sangka tuan-tuan, tudung Islam, aurat umat Islam pakai tudung. Tak. Macam Ustaz Azhar itu cakap, pakai tudung tak wajib. Betul tak? Yang wajib tutup aurat. Jadi nak tutup aurat tak pakai tudung pun tak apa, pakai bandi pun boleh. Ustaz Azhar itu cakap, pakai bandi tutup mata tu jadi. Tudung tak tutup kepala, tutup dada. Yudina alaihinna min jalabibihinna, surah dalam Al-Quran. Tak cukup juga pakai tudung. Pakai tudung tak lepas syarat tuan-tuan. Baju kena tutup. Pakai baju kurung yang boleh sensi, pakai dalam ni. Jangan takut tuan-tuan, tutup orang panas, insya-Allah pahala jalan 24 jam. Nah, tak payah subhanallah, zikir, bertasbih, pakai tudung. Kakak-kakak pakai tudung ni, pahala jalan 24 jam. Lagi besar daripada abang-abang ni. Percayalah, Allah tak bagi
tanggungjawab lebih berat, melainkan Allah berganjaran lebih. Jangan takut. Nampak? Free je. Macam saya simpan janggut, 24 jam jangan. Nampak? Buat sunnah. Kedua, tuan-tuan, sindrom pada tuan, betul juga tak anak perempuan kita ke, anak lelaki kita pakai seluar pendek, tegur. Pakai seluar panjang. Kenapa ni? Aku tak nak jadi dayus, kau kena pakai seluar panjang. Mana main bola ni? Pakai betul, pakai seluar panjang boleh, tak ada masalah. Terror juga main bola. Ya. Kedua, tuan-tuan, biar bini balik lewat kerja dengan lelaki tak tahu siapa. Ada satu kes, tuan-tuan. Saya pernah kerja kat Jabatan Agama Islam sebelum saya melalui kuliah sampai tiba hijrah. Cerita lain belakang kan? Ya, ada kes, tuan-tuan. Seorang suami ni, suami isteri dia baru pindah. Ya, baru pindah satu tempat yang jauh. Dia dapat rumah baru. Jadi kebetulan jirannya itu pula satu tempat kerja dengan suami isteri dia. Ya, budak muda umur 20-an dan isteri itu dah lebih kurang hampir 40-an. Jadi dia kata, bang boleh tak saya tumpang dia ni, kita satu kali dua, nak beli tambahan lagi, nak bayar rumah lagi, nak bayar anak sekolah lagi, boleh tak kita tumpang si Iman dia pergi kerja, ada kita, ada pos satu pejabat ataupun lain pejabat lebih kurang tempat kerja. Benda tu berlaku 2-3 tahun, setahun 2 tahun. Lama-lama sampai lagi isteri pun minta cerai. Bang minta cerai bang, saya tak nak hidup dengan abang lagi. Kenapa? Saya dah syuk dengan Muhammad. Gigit jari, tuan-tuan. Dekat dunia dah jadi rugi macam ni, tuan-tuan, hilang bini, kat akhirat lagi dah. Dia boleh syok dengan budak yang pucuk muda suka dah dia. Umur dia 40, dapat umur 25, suka dah dia. Yang dia dah tuakannya nak mampus pun tak sedar lagi diri tu. Nampak? Yes. Ini akibat dayus. Kes sama. Saya yakin banyak lagi kes yang sama berlaku. Isteri curang. Sebab apa? Sebab bukan salah isteri, salah dia suami kan dayus. Ketika biar aurat anak bini terlihat melalui naik motor dan kain terselak. Naik motor ramai ke dulu, tapi dia cantik. Cantik tak apa juga, kudis. Kan? Pakai seluar tak apa. Kalau pergi mas sampai ofis buka balik tak ada masalah. Yang penting jangan buka kain sekali. Ya. Tak ada masalah. Pakai seluar naik motor, tapi Islam tak diusahakan. Oh haram naik motor, kenapa? Nanti nampak aurat. Itu bukan sebab dia. Naik motor tak ada masalah, pakai seluar. Nak pakai baju kurung pun. Ketiga, tuan-tuan, keempat, apa sindromnya, tuan-tuan? Membiarkan anak perempuan dan lelaki keluar dengan lelaki dan ataupun wanita yang belum dinikahi. Tunang bukan lesen untuk berdating. Ya. Tunang bukan berlesen untuk berdating. Bak kata Ustaz Zaidul juga kata. Banyak saya kutip kelakar ni. Dia kata apa? Ada orang tanya kat dia, Ustaz boleh tak saya naik motor keluar dengan anak pakcik? Ya, boleh tak saya keluar dengan tunang saya naik motor? Saya kata boleh, tak ada masalah. Oh, suka dah dia. Keluar dengan mak dengan tunang naik motor, boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat tengah-tengah bapak dia duduk. No. Boleh lah, nanti naik motor lelaki depan, tengah-tengah bapak dia muncul punya muka bawah.